Okey, sekarang kita teruskan dengan transposition cipher yang kedua, iaitu columnar transposition cipher. Okey, sebenarnya kalau di luar, columnar transposition cipher ada dua jenis, iaitu columnar transposition single dan juga columnar transposition double. Namun apa yang perlu anda pelajari hanya yang basic saja, iaitu columnar transposition single. Alright. Okey, columnar transposition cipher. Okey, apa beza relevant cipher tadi? Okey, relevant cipher ingat, kunci mewakili baris dan juga untuk bilangan teks adalah mewakili kolom di dalam bilangan aksara, dan kuncinya adalah berbentuk nilai angka. Okey, untuk columnar transposition cipher, kuncinya sekiranya anda lihat, kata kunci yang diberi adalah berbentuk satu perkataan dan anda perlu mengenal pasti kata kunci tersebut adalah bilangan aksara, berapa bilangan aksara dalam kata kunci, dan perlu anda kira. Okay, misalnya kata kuncinya adalah cikgu, maka kata di dalam perkataan cikgu terdapat 5 aksara, maka jadual yang perlu anda bina adalah bilangan kolomnya. Okey, ingat. Manakala bagaimana untuk mengenal pasti berapa bilangan baris di dalam jadual tersebut, untuk columnar transposition terdapat formulanya di mana anda perlu mengira bilangan aksara di dalam teks yang diberi dibahagikan dengan jumlah bilangan kolom tadi. Okey, misalnya bilangan aksara anda di dalam teks mesej yang panjang di dalam plain text ataupun cipher text anda kira tanpa ada space. Ingat, bilangan aksara di dalam teks tidak boleh kira termasuk space berbanding relevant cipher tadi. Untuk encryption anda boleh kira sama ada dengan space ataupun tidak. Namun untuk columnar transposition cipher ni, anda perlu kira aksara dalam teks tersebut tanpa space dibahagikan dengan bilangan kolom, iaitu bilangan aksara di dalam kata kuncinya. Selepas anda dapat, sekiranya terdapat nombor perpuluhan di dalam bilangan baris, anda perlu lebihkan, bundarkan kepada nilai yang lebih tinggi. Contohnya 4.1. So anda tidak boleh if you round off macam biasa, bundarkan seperti biasa, 4.1 adalah 4. Untuk columnar transposition ni tidak seperti itu. Anda perlu round off kan dengan nilai yang lebih tinggi, 4.09, maka nilai yang lebih tinggi, nombor bulat yang lebih tinggi adalah 5, walaupun nilainya seperti hampir kepada 4. Itu saja perbezaan untuk bilangan baris. Okey, untuk encryption, apabila anda melakukan encryption, okey, encryptionnya kita akan isi mesej secara mendata, iaitu secara melintang. Namun kita baca ataupun kita mengenal pasti cipher teksnya secara menegak. Okey, manakala untuk decryption, kita mengisi mesej cipher teks tersebut secara menegak, perlu mengikut susunan dalam kata kuncinya, tetapi baca untuk mengenal pasti teks biasa tersebut kita baca secara mendata daripada kiri ke kanan. Okey, sekarang kita lihat bagaimana untuk melakukan encryption untuk plain text ini. Okey, right, so anda lihat columnar transposition. Okey, seperti yang diberi, kata kuncinya adalah cikgu. So di bawah kata kunci cikgu ini, okey, di bawah kata kunci cikgu ini terdapat berapa bilangan aksara dalam kata kuncinya adalah 5, iaitu CIKGU. Okey, CIKGU, maka ada 5 aksara dalam kata kunci tersebut, maka bilangan kolom bersamaan dengan 5 kolom kerana ada 5 aksara dalam kata kunci tersebut. Okey, sekarang kita kira pula berapa bilangan baris. Bilangan baris kita kira pada aksara plain text kita. Okey, rujuk slide berikut. Rujuk slide itu, esok hari lahir Cikgu Amir. Maka anda perlu kira berapa bilangan aksara dalam teks tersebut tidak termasuk
space. Ingat tidak termasuk space. So jumlah aksara tersebut adalah 25. Bahagikan dengan bilangan kolom iaitu 5. Kerana kata kuncinya adalah 5, maka kita akan dapat 4.4. Okey, jika kita perhatikan terdapat nombor perpuluhan, bagaimana kita ingin bina jadual iaitu bilangan baris dengan jumlah 4.4, maka kita bundarkan kepada nilai yang lebih besar ataupun kita dekatkan dengan nombor bulat yang lebih besar iaitu 5. Maka jadual yang kita perlu bina adalah 5 kolom dan juga 5 baris. Okey, so kita lihat jadual seterusnya. Okey, so anda rujuk slide ini. Okey, first sekarang kita akan bina jadual. Okey, ini adalah jadualnya. Anda boleh rujuk di sini. Okey, sekejap. Okey, di sini adalah jadual yang perlu anda bina ya cikgu. Pelajar-pelajar. So, tanpa ada di atas ini, so anda perlu bina jadual yang mengandungi 5 kolom dan juga 5 baris. Okey, mengapa saya letak di sini? Ini sebagai kita kata memudahkan cara untuk anda untuk mengenal pasti bagaimana cara pembacaan dan untuk mengenal pasti di mana susunan yang betul. Okey. Kerana kenapa saya tambahkan 2 row lagi di atas? Okey, di baris pertama saya letakkan perkataan kata kuncinya iaitu cikgu. Alright, sebab bilangan kolom ni bersamaan dengan bilangan aksara di dalam kata kunci yang diberi tadi. Okey, di dalam perkataan kata kunci ini anda perlu tentukan susunan daripada A hingga Z, yang mana satu dahulu anda jumpa dan anda perlu letakkan nilai nombor di bawah kata kunci tersebut. Tak perlu besar macam ni pun tak apa, anda kecilkan pun boleh, tak salah. Okey, misalnya dalam ABC, mana yang anda jumpa dulu dalam perkataan kata kunci ni? Right? Kalau anda baca ABC kan, okey, C kita jumpa dulu, maka C kita letakkan sebagai nilai 1. Okey, kita letakkan nilai 1 di bawah huruf C. Kemudian kita jumpa huruf apa pula selepas huruf C di dalam perkataan di dalam perkataan kata kunci cikgu ni. Huruf seterusnya kita akan jumpa adalah G. Okey, kalau anda tak ingat bacalah ABC. Jangan baca kuat-kuat pula kan. Okey, 1 A B C D E F G. Okey, G kita jumpa. Kemudian huruf apa? Huruf I. Kita letakkan nombor 3 di bawah huruf I. Kemudian huruf K dan juga huruf seterusnya adalah huruf U lah yang nombor 5. Okey, bagaimana cara penulisannya? Okey, macam saya kata, letakkan secara melintang maaf, daripada kiri ke kanan. Letak secara mendatar. Esok hari lahir cikgu Amir. Okey, sekiranya anda perhatikan huruf R diakhiri oleh di sini, di huruf pada ruangan ini. Okey, so akan ada 3 ruangan kosong di sini. Mengapa saya letak X, Y, Z? Okey, sekiranya terdapat ruangan kosong tak penuh di sini, anda perlu letak perkataan ataupun terpulang pada anda huruf yang tidak ada apa-apa makna. Contoh, anda nak letak PQR, boleh. Okey, kalau anda nak letak TXU, TXU ada maksud tak? Ingat, pemilihan huruf yang anda ingin letak tidak boleh ada sebarang maksud. Sekiranya anda letak TAX, tax. Okey, tax, contoh sebab ada 3 huruf kan, anda letak TAX, tax. Okey, TAX ada maksudnya. So, berhati-hati apabila anda ingin memilih huruf di dalam ruangan yang kosong. Eloklah pilih huruf yang tidak ada apa-apa maksud. So, contoh saya letak X, Y, Z. Okey, kemudian langkah yang seterusnya adalah bagaimana untuk membaca ataupun mengenal pasti ciphertext bagi untuk encryption ini. Kita baca secara menegak. Okey, bagaimana untuk baca secara menegak? Anda ingat tak tadi anda susun huruf nilai nombor di bawah kata kuncinya, maka anda perlu mengikut susunan tersebut. Di mana nombor 1, di situlah baris ataupun kolom yang anda akan baca dahulu. Okey, kita lihat kolom pertama adalah huruf C sebab kita letak nombor 1 di situ. So kita baca secara menegak
pada kolom tersebut secara menegak. So anda lihat E, A, H, K, I. Kemudian kita lihat di mana kolom kedua terdapat, iaitu pada huruf G. Kita lihat sambungkan terus K, L, C, A, Y. Dan lihat yang ketiga, iaitu huruf I disambungkan dengan seterusnya. Okey, bagaimana anda, apa perbezaan sekiranya jawapan saya dengan jawapan kawan berbeza? Okey, nampak tak pada bahagian yang saya telah gariskan pada jawapan tadi? Anda lihat pada jawapan tadi ada nampak perbezaan, iaitu pada yang saya gariskan. Maka pada bahagian itu, jika terdapat perbezaan dengan kawan, tidak apa. So cikgu akan alertlah pada ruangan tersebut. Okey, right. Seterusnya, okey, kita akan buat untuk decryption pula. So sekarang kita buat decryption. Okey, so untuk decryption bermaksud nyah sulit. Nyah sulit. Okey, kunci yang diberikan Amir. So dalam bagaimana untuk tentukan bilangan kolom, kira berapa aksara yang terdapat dalam kata kunci itu. So anda kiralah 1, 2, 3, 4. Okey, kemudian itu adalah bersama dengan bilangan kolom. So bilangan baris, so kita lihat ciphertext yang diberi. Berapa jumlah ciphertext aksara di dalam ciphertext ini anda lihat. Okey, anda kira, so totalnya adalah 20 huruf. Okey, so untuk mengenal pasti bilangan baris, anda perlu gunakan formula, iaitu bilangan aksara dalam teks dibagikan dengan bilangan kolom, iaitu bilangan aksara kata kunci. So anda akan dapat 5 baris. Okey, tapi anda lihat kat sini tak ada dapat nombor perpuluhan. So directly jawapannya memang 5 baris. So jadual yang anda perlu bina adalah 4 kolom dan juga 5 baris. Okey, kalau dapat nombor perpuluhan sama saja, bundarkan kepada nilai yang lebih tinggi. Tetapi biasanya decryption jarang kita dapat nombor perpuluhan, sebab dia takkan susahkan kita untuk mengenal pasti teks yang kita nak nyah sulitkan. Okey, sama saja bina jadual 4 kolom 5 baris berdasarkan apa yang kita dapat nilai tadilah. Okey, kita lihat jadual murid-murid. Kita lihat jadual pada sini. Okey, so 4 kolom 5 baris. Kenapa saya buat kat sini? Untuk memudahkan kita kenal pasti kata kunci di mana yang kita perlu susun dahulu. Okey, kita letak kata kuncinya Amir Amir pada bahagian atas. Kemudian tentukan dalam kata kunci Amir ni yang mana kita jumpa dahulu dalam huruf A hingga Z. Okey, 1, 2, 3 dan juga 4. Okey, kemudian kita tulis secara menegak. Ikut susunannya kata kunci tadi. Okey, K, N, E, A, H. Kemudian pergi kolom kedua, T, K, I dan seterusnya. Dan bagaimana untuk mengenal pasti teks tersebut? Kita baca secara melintang. Kita nak beli hadiah apa? Anda lihat Tetapi anda perasan tak? Kalau sebenarnya jawapan kita tak dapat space kan, sebab pada ciphertext tersebut tidak ada space. Okey. Macam saya kata, plain text kita dah fahami mesej yang kita nak hantar ataupun kita nak nyah sulit mesej tersebut. So kita dah faham. So pastikan jawapan akhir anda perlu ada space. Okey, walaupun ciphertext tadi tak ada space. Okey, so boleh faham So itu saja untuk hari ini. So kita akan jumpa seterusnya pada slide seterusnya ataupun tajuk seterusnya. Okey, bye.